Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan puan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam perintah PKPB, perintah kawalan pergerakan bersyarat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk tempoh selama 4 minggu bermula hari ini insya-Allah. Jadi bermakna kita akan sambung 10 akhir Ramadan ni dalam keadaan PKPB, dan kita sambung pula raya selepas tu, sambung pula puasa 6 Syawal ni dalam keadaan dalam keadaan kita kata norma baru kehidupan kita, yang mana tidak lari pada 3 perkara tuan-tuan sekalian, iaitu kita tak bolehlah nak bebas bergerak pergi mana. Yang pertama, nama pun perintah kawalan pergerakan, jadi kita tak boleh nak bebas sangat bergerak tu. Dan yang kedua, kita dilarang berkumpul. Dilarang berkumpul sebab bila berkumpul tu mungkin kita kata boleh menjadi penyebab untuk penularan COVID-19. Dan yang ketiga, kita tidak bebas untuk bersosial lah. Sebab itulah dengan kita duduk dalam keadaan macam ni rasa macam terkawal, tetapi sebenarnya inilah salah satu perkara untuk kita nak sekat ataupun kita nak hentikan penularan wabak pandemik COVID-19 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton dirahmati Allah sekalian, hari ini dah masuk 20 Ramadan. 20 Ramadan dah, sedap-sedap kita puasa dalam, mungkin setengah orang semua hidup tak pernah puasa dalam keadaan terkawal, tak boleh bebas macam ni. Nak pergi bazar Ramadan pun setakat tak boleh ramai-ramai. Kan sebelum ni bawa anak ada 10 orang, anak 10 orang bawa belakang. Hak ni setakat pi ayah seorang bawa pesan mak dengan anak-anak aja. Tidak maksudnya kita tak bebas macam sebelum ni lah. Apapun alhamdulillah, kita tengok setengah orang hak puasa dalam tempoh ni pun tak kurus pun. Maksudnya kira boleh duduk lah. Kan mungkin selama ni mungkin nak ada kemeriahan tu apabila kita pergi masjid lah. Apabila masjid pun terikat juga dengan arahan PKPB ni, hanya untuk solat jemaah 3 orang saja yang dibenarkan untuk kita kata nak bagi lepaslah fardu kifayah. Begitu juga Perlis ni kita akan laksanakan solat Jumaat pada 15 Mei esok lusa. Itu pun secara bersyarat melibatkan 12 orang sahaja. Jadi takut tuan-tuan perempuan yang duduk kat Perlis ni faham, tu dia boleh solat Jumaat dah. Boleh solat Jumaat, cuma bersyarat kita ulil amri dekat Perlis ni menetapkan 12 orang itu melibatkan ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai masjid. Itu pun ada beberapa syarat yang lain lah. Maksudnya umur bukan 60 ke atas ataupun 60 ke bawah yang ada penyakit kronik. Kan yang darah tinggi, kecil manis apa semua ni makan ubat tak lega. Tu kira kronik dah tu. Jadi tidak dibenarkan dalam semasa solat Jumaat dilaksanakan di bawah perintah kawalan pergerakan bersyarat ni. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dalam keadaan macam tu pun yang terkawal, kita tak boleh nak bebas, nak bersosial, nak bergerak mana-mana. Tetapi sebenarnya kita nak renung juga apa sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila masuk 10 akhir Ramadan. Adakah semua sunnah ni melibatkan masjid ataupun dekat rumah pun kita boleh? Kan? Sebab kita kadang-kadang kita dok rasa bila ada kat masjid baru kita buat sembahyang sunat, bila kat rumah kita tak buat sembahyang sunat. Itu kadang kelemahan kita. Sebab kita ni kadang-kadang kita buat sesuatu tu, kita nak macam kemeriahan, kita nak ada orang ramai. Sebenarnya itulah salah satu perkara yang menyebabkan kita riak.
Mungkin kadang kita pergi masjid, kita kata, kalau aku tak pergi malam ni, malu ke orang, nanti mereka kata apa pula. Oh kan, ni dah nak mati dah, masjid tak mai lagi. Jadi kita sebab nak tunjuk muka ke orang tu, kan? Jadi kita pergi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam tempoh kita puasa perintah kawalan pergerakan ni, inilah kita boleh uji setakat mana keikhlasan kita tanpa kita nak tunjuk ke orang. Dalam keluarga semata-mata. Jadi, sebelum saya nak sambung tentang perbincangan tentang beriman dengan hari akhirat, kita dalam perbincangan yang lalu kita sampai dekat menghadap Allah dan hisab amalan. Sebelum tu Ustaz nak sebut sikitlah tentang bagaimana disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni kira isteri baginda yang duduk kat rumah radhiyallahu anha, tengok baginda Rasulullah ni 10 akhir Ramadan macam mana, 10 akhir Ramadan yang kedua macam mana, 10 akhir Ramadan yang ketiga macam mana, kan? Sebagaimana hadis Al-Bukhari, Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi SAW, sebagaimana yang Aisyah cerita, apabila baginda masuk 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni mula hari inilah. Tuan-tuan sekalian, hari ini hari 20 ni, kira mula 10 akhir Ramadan. Kira malam ni, kalau nak kira malam ganjil dah tu. Yang Nabi kata, iltamisuha fil ashril awakhir tu, carilah Lailatul Qadar ni pada 10 malam yang terakhir. Nabi sebut pula, cari itu pula malam hak ganjil. Malam ganjil, kalau 10 akhir ni bermula malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada 5 malam. Kan? Tetapi sebenarnya, hidup kita ni ataupun ibadat dalam bulan Ramadan ni bukan nak Lailatul Qadar semata-mata. Padahal hari yang tak ada Lailatul Qadar pun betapa banyak dah ganjaran yang Allah tawarkan. Cuma kok-koklah 10 hari yang kita tumpu, yang kita istiqamah, yang kita konsisten, yang kita mujahadah ni, kok-koklah celah-celah hari 10 hari ni, ada malam ganjil mana-mana, kita dapat kelebihan malam tu. Mudah-mudahan. Jadi bagaimana cara yang Aisyah sebut Rasulullah jadikan benda ni contoh untuk umat dia. Bagi dia bila masuk 10 akhir, yang pertama, syadda mi'zarah. Baginda mengetatkan kain. Ini kinayah kepada dua perkara. Yang pertama, kesungguhan baginda buat ibadat. Yang musim lain, tak macam 10 akhir ni. Kita 10 akhir ni, sidang penonton sekalian, dah mula tak larat dah. Bila zaman yang kita kata terkawal ni, banyak benda online. Kan? Kawan-kawan promote kat WhatsApp, kat Facebook, kat IG, apa semua ni. Kuih raya ni, biskut ni. Kan? Lepas tu dah mula dalam radio pun dah ada lagu raya dah. Dalam TV pun dah ada lagu raya dah. Kena lagu raya, dengar lagu raya tu, dengar lagu Dendam Perantau tu, Allahu Akbar, dah lah tak boleh balik kampung. Kan? Tu yang Mak Muhammad PM sebut baru ni, tu jangan banyak sangat dengar lagu Dendam Perantau tu, takut duk sedih kat situ. Kan? Jadi menyebabkan lagu-lagu ni, kadang-kadang kita dengar lagu ni, tak apalah fitrah kita ni seronok nak sambut raya. Itu tak menyalahi tabiat kita. Lisa'im farhatan. Untuk orang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan nak raya ni salah satu pada kegembiraan untuk orang berpuasa. Dan kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak seronok tak ada masalah. Tetapi janganlah ia jadi penyebab kepada kegagalan kita untuk memberi tumpuan sepenuhnya pada 10 akhir Ramadan seperti yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi Aisyah kata, syadda mizarah, baginda ikat kain kemah-kemah, kinayah kepada baginda sungguh buat ibadat pada 10 akhir Ramadan. Dan kinayah yang kedua menunjukkan untuk tempoh 10 hari ini, baginda ikat kain kemah tu maksudnya tinggal sat isteri tu. Maksudnya untuk hubungan suami isteri itu tinggal sat tempoh 10 hari ini. Yang kedua, Aisyah kata, wa ahya lailah, baginda menghidupkan malam Ramadan. Siang hari puasa, malam qiyam. Qiyam tu kehidupkan malam ni seakan-akan macam tidur tu sikit lah. Bangun malam tu dengan
kita kata solat malam dengan baca Quran, istighfar, zikir, semua ibadat waktu malam ni disebut sebagai qiyam. Baginda menghidupkan malam Ramadan. Jadi kita pun kena macam itulah, jangan menghidupkan malam Ramadan. Tak tidur, pulun tengok TV. Kan? Jadi rugilah. Jadi kita ambil peluang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sidang penonton sekalian, Aisyah kata radhiyallahu anha wa aiqaza ahlah. Dan baginda ni bukan bangun seorang-seorang buat qiyamul lail, kan baca Quran, dah. Wa aiqaza ahlah, baginda kejutkan ahli keluarga dia untuk menghidupkan malam sama-sama. Kita sekarang ni sidang pendengar sekalian, cuti sekolah sekarang ni. Dulu kadang-kadang orang kita duk bagi alasan. Kita ni kadang sayang anak kita ni, kita kira, kesian nak kejut anak kita. Kesian. Kita tak kesian ke akhirat nanti. Sekurang-kurangnya, untuk musim Ramadan, ataupun sebelum tu dalam tempoh PKP, PKPB apa semua ni, sampai 5 PKP dah ni, apa yang kita nak ajak anak-anak kita? Sepanjang duduk kat rumah, masa ni lah anak-anak kita boleh kenal kita. Kan? Masa ni lah peluang untuk kita baiki bacaan dia, baiki solat dia, baiki puasa dia. Mungkin selama ni trend masyarakat kita ni bila puasa, sembahyang tak. Kadang-kadang mak ayah ni dia tak sensitif. Bila bangun sok pukul 5, lepas tu kata tak apa bangun makan sok sekali tidur balik. Bila tidur balik itu sedap-sedap pukul 8. Bila matahari nak naik pun, bila mak nak kejut, dia kata, tak apalah, kesian kat mereka. Bagi tidur puas. Lagipun mereka kan nak puasa. Allahu Akbar. Mana lebih utama antara solat dengan puasa? Hak mana rukun yang menjadi keutamaan adalah ibadat solat. Puasa ni ada lagi, kita kata rukhsah dia. Ada orang pada ketika tak wajib puasa seperti yang musafir, seperti orang yang sakit. Tetapi solat ni musafir ke, sakit ke tak kira, wajiblah ke. Kan? Jadi ambil peluang, tuan-tuan sekalian, puasa kita puasa sehari, tadarus kita ajak anak-anak, malam kita tarawih, qiyam semua, kok tengah malam nak bangun pula pukul 3, pukul 4, kan? Untuk kita kata tahajud ataupun untuk solat malam, sambung lagi. Kan? Mungkin kita kata pada peringkat awal kita buat 8. Kan? Kita tak buat witir lagi. Bangun tengah malam buat pula. Kan? Buat pula. Lepas tu, penghujung dia buat witir. Ajak satu keluarga sekali. Bermula malam ni. Mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, sepanjang tempoh ni, bukan kita mendidik fizikal anak kita, tetapi kita mendidik kerohanian dia. Kan dalaman dia, mental dia, dia ada kekuatan di situ. Mudah-mudahan. Tuan-tuan berrahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kita al-iman kita. Rukun iman yang kelima, iaitu rukun iman beriman kepada hari kiamat. Kita dah sampai tajuk ke menghadap Allah dah hisab amalan. Ni kira siri yang kedua lah. Siri yang pertama baru ni kita dah baca beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW tentang bagaimana pembalasan terhadap manusia, tentang apa yang dilakukan semasa di dunia. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan kejahatan. Maksudnya yang baik, pahala hak kita kumpul ni, akhirat nanti Tuhan nak beli pahala kita ni, Tuhan nak bagi syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah kata sesungguhnya Allah nak beli daripada orang beriman ni diri mereka, maksudnya apa yang kita usaha menggunakan diri kita ni, wa amwalahum, dan harta benda kita, bi anna lahumul jannah, Tuhan nak bagi ganti dengan syurga. Macam itulah orang yang dosa banyak, buat jahat dapat dosa banyak, gantian dia wala ayazubillah di akhirat kelak dengan neraka. Jadi semasa nak hisab amalan ni dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu baru ni kita tangguh kuliah kita pada minggu yang lalu tentang bagaimana dalam hadis Al-Bukhari baginda menyebut, maksudnya tidak ada seseorang manusia hamba Allah ni, mereka semua akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ni untuk orang beriman lah boleh bercakap dengan Tuhan. Kalau hak tak beriman ni tak ada peluang nak bercakap dengan Tuhan lah. Kan? Sebab tu ada ayat Quran,
ada hadis yang Allah sebut tentang wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah tak cakap dengan mereka, Allah tak mau pandang mereka. Wala yuzakkim, Tuhan tak akan bersihkan dosa mereka. Wala ayazubillah. Termasuklah beberapa hadis yang berkaitan yang mana Nabi sebut Allah tak akan cakap, Allah tak akan tengok mereka, Allah tak akan bersihkan dosa mereka. Wala ayazubillah. Jadi peluang Ramadan ni sebenarnya inilah salah satu peluang yang kita nak ambil belaka kelebihan dalam bulan Ramadan yang kita nak lakukan dengan ikhlas dan mengikut tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pagi ni kita sambung lagi. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tuan-tuan sekalian, yang mana baginda bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Faqultu, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الأرض ليس أحد يناقش الحساب يوم إلا عذب. Apa maksud hadis ni? Sidang penonton sekalian. Dalam hadis ni Nabi kata laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah. Nabi kata tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab dengan diperhalusi pada hari kiamat illa halaka, melainkan dia akan binasa. Allahu akbar. Bila kita dengar macam ni kan, macam kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan baru ni. Bila ada sekatan jalan dekat depan tu, kita doa dah, padahal kita lesen pun ada, road tax pun bayar elok kan. Nak pergi mana, kadang setengah tu ada surat lagi. Doa ni, ya Allah bagilah aku lepas, bagilah aku lepas. Sampai dekat dekat sekatan tu kan, polis pun ada, tentera pun ada, kan rela pun ada. Ni tuan nak pergi mana? Kan, tuan nak pergi mana? Ni awak bawa dua orang, awak anak sekali ni. Kita tadi doa dah tu. Kan? Tapi macam mana dia kata, okey, minta tuan patah balik semua dah. Pergi hantar anak dulu. Kan? Maksudnya ada kesalahan kita. Jadi nak banding dengan hisab ataupun muhasabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah lebih dahsyatlah. Manusia ni kadang-kadang dia tengok, ni hak aku kenal ni orang kampung, tak apa hampir ya. Kan? Sebab apa? Sebab kita percaya kat dia. Kita kenal masa kat kampung ni, polis kenal dah. Dia kata dia ni tak menipu ni. Tak apa. Kan? Polis tengok ni kereta ni, ni daripada Jabatan Kesihatan ni Perlis ni. Kan? Okeylah, boleh lah. Kan, boleh lah. Maksudnya hak dia percaya. Maksudnya seolah-olah ada juga syafaat di situ. Macam mana kita nak banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Bila Nabi kata hak mana yang kena hisab pada hari kiamat, semua binasa belaka. Lalu Aisyah kata, faqultu, aku pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah, kan Aisyah ni banyak kali persoalan dia. Sebab tu sebelum ni bila Rasulullah kata bila di padang mahsyar semua akan dibangkitkan dalam keadaan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan asal hak kami mula dulu. Kan, mula dulu bila keluar dari perut mak ni dalam keadaan telanjang, tak pakai kasut, tak berkhatan. Macam itulah di padang mahsyar. Jadi kita kata, kalau kita ni segan nak tanya Rasulullah, Rasulullah, kalau telanjang mereka tak tengok ke? Kan? Aisyah dia tanya, ayang zuru ba'duhum ila ba', wahai Rasulullah, ni pakat telanjang belaka, ni pakat tak tengok ke? Kan, kita pun nak tanya, mungkin sahabat lain pun nak tanya, segan kat Rasulullah nak tanya. Aisyah tanya. Kan, Aisyah tanya. Sebab benda tu tak menjadikan aiban pun, sebab isteri Nabi, dia pun budak-budak masa tu belasan tahun lah, kita kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi samalah seperti dalam hadis ni, Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberi kitab dia sebelah tangan kanan. Kan? Kita ada dua tangan. Siapa yang dapat buku catatan amalan sebelah kanan dia, Tuhan kata apa?
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi macam Aisyah nak kata macam inilah. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata, hak mana kena hisab kiamat nanti semua binasa belaka. Jadi Aisyah kata, tu macam mana Tuhan kata, orang yang dapat buku catatan sebelah kanan, dia akan dihisab dengan mudah. Kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah, "Innama zalikal ard laisa ahadun yunaqashul hisabu yawma illa uzziba." Rasulullah jawab ke Aisyah, itu adalah penghadapan, maksud pada manusia menghadap di hadapan Allah. Maksudnya pada ketika tu hak mana yang dihadapkan depan Allah Subhanahu wa taala, laisa ahadu yunaqashul pada hisab, dan tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab semasa menghadap dengan Tuhan tu illa uziba, melainkan Allah akan azab dia. Allahu akbar. Wala a'yazubillah. Jadi sedang penonton sekalian, bila kita baca hadis yang macam ni, kan? Bila kita baca hadis macam ni seolah macam inilah. Kalau perintah kawalan pergerakan jam. Okey, lalu ni kita kata biasanya JPJ dah. Jadi kita pun tak guna telefon, sebab guna telefon semasa memandu ni memang kena zaman. Kan kena zaman. Jadi kita berhati-hati. Kan kita maksudnya kat rumah masa nak bawa kereta tu kita bersedia lah. Kita buka beg duit tengok lesen ada. Lesen ni bila mati ni, birthday kita tahun bila ni. Kan. Kita pergi depan kereta tengok rotek, oh ada lagi kan. Kan jadi kita rasa okey. Ada sekatan apa pun kita rasa tenang. Kan? Jadi tuan-tuan perempuan bayangkan, ni akhirat. Perbicaraan di sini ni mengambil kira dari kita balik dulu sampailah kita mati. Allahu akbar. Tak tahu kita ni macam mana tuan-tuan sekalian. Saya tak tahu macam mana, tuan-tuan pun tak tahu. Kita mungkin boleh buat penilaian. Kan? Kita kata, aku kalau matilah ni, tak tahulah. Duk nakai lama dah ni. Dari balik dulu ni sampai kat 50, duk nakai lagi ni. Kan, duk tunggu nak pencen baru nak pergi Mekah, duk tunggu pencen baru nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, duk tunggu pencen dan nak puasa sunat, duk tunggu pencen dan nak baca Quran. Tak ada nak pencen pun, umur 50 pun darah tinggi kecil manis, kan, serangan jantung kena belaka dah. Tunggu nak kena seruk je, wal iazubillah. Kan, kadang-kadang kita tak rasa di situ. Sebab tu kalau kita kenal balik tuan-tuan sekalian, kita zaman budak dulu kan, masa kita 7 tahun sampai 12 tahun sekolah rendah. Kita tengok ayah kita, masa ayah kita mungkin baru 50. Kita tengok ayah kita tua sangat, tengok mak kita tua sangat noh. Lah ni beberapa puluh tahun lalu kita tengok ayah kita rasa tua. Kita lah ni 50 dah. Anak kita pula pandang kita. Kan anak kita tak, ya ayahku ni dah tua dah ni kan, dah tua dah. Macam itulah penilaian kita. Kadang-kadang setengah orang umur 60, 70, kita panggil pakcik. Dia kata, tak payah panggil pakcik lah, panggillah abang. Amboi, tak mengaku pakcik lagi. Oh kan? Sebab apa? Sebab dia rasa kita hak panggil ni, dia kata, amboi, hang sebaya aku, kita ni. Kadang-kadang kita panggil pakcik ni bahasa. Bahasa biasalah, macam anak menakan kita panggil kita lah, panggil Pak Njang. Kan? Sebelah keluarga sini panggil Pak Njang, sebelah keluarga sini panggil Pak Ngoh. Kita rasa biasalah. Panggil pakcik ni kita kata bahasa yang kita kata nak kita kata nak angkat darjat sikitlah. Kan? Mungkin setengah orang dia rasa panggil bro tu gemah lagi. Kan tak apalah untuk setengah hak geng bro lah. Setengah orang hak geng abang lah. Tetapi kadang umur kita ni kadang-kadang bila pi shopping mana-mana orang nak panggil atuk nak beli barang apa, kita hak umur 60 ni terasa. Kan kita kata adik, pakcik tak main dah lepas ni. Duk panggil atuk kat pakcik. Padahal cucu ada berapa orang dah pun. Kan? Maksudnya benda ni menyebabkan kita tidak muhasabah untuk diri kita. Beruban penuh dah. Kan? Beruban penuh dah. Jadi, nak cerita di sini ialah bagaimana kita nak kena muhasabah tuan-tuan sekalian. Kena muhasabah. Sebab dengan muhasabah lah kita kata mudah-mudahan akhirat nanti semasa hisab berhadap depan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersedia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian pengarang kitab kita ni
bawa ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 13 dan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Apa makna ayat ni saudara pendengar sekalian? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Allah kata setiap manusia akhirat nanti kami tetapkan amal perbuatan mereka. Maksudnya setiap seorang tu dah ditentukanlah kitab catatan untuk dia. Sebagai macam mana? Alzamna ta'irahu fi 'unuqih. Sebagaimana tetapnya kalung dekat leher dia. Seolah macam dia pi mana pun buku catatan tu bersama dengan dia, sebagaimana orang yang kalung sesuatu dekat tengkuk dia, pi mana pun bawa kalung tu lah. Macam itulah keadaan kita, bawa pi mana pun buku catatan amalan kita. Kemudian Tuhan kata lagi, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat surat buku catatan amalan yang dijumpainya dengan terbuka. Maksudnya, kira akhirat nanti ketika nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan buku catatan amalan kita ni dalam keadaan yalqahu mansyura, kita temui dalam keadaan terbuka siap dah. Lalu Allah berfirman kepada kita. Allah kata, Iqra' kitabak. Bacalah kitab kamu. Bacalah buku catatan kamu. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kafa binafsika, cukuplah diri kamu hak baca buku catatan amalan kamu masa hak kamu dekat dunia, bacalah. Pada tarikh sekian-sekian, oh ni musim PKP. Tarikh sekian-sekian, oh ni PKPB. Kan? Baca sekian-sekian, oh ni zaman ni bulan Ramadan. Ni tengok pula, oh ni bulan Disember. Maksudnya setiap catatan amalan tu lengkap. Tuhan suruh kita baca, tuan-tuan sekalian. Tuhan kata, Iqra' kitabaka. Bacalah kitab kamu. Cukuplah hari ini, Tuhan kata kat kita, diri kamu menjadi saksi alaika hasiba, sebagai penghisap kamu sendiri. Muhasabah sendirilah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak muhasabah buku catatan amalan kita yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid semasa kita di dunia ni, kita nak kena sentiasa muhasabah. Hari ini 20 Ramadan dah. Apa yang kita lakukan 19 hari Ramadan sebelum ni? Kan? Semalam semayang kita macam mana? Kemarin berapa juzuk kita baca? Kemarin berapa kali kita istighfar? Kan? Jadi semua ni kita nak kena muhasabah. Sebab itulah saya selalu sebut tentang bagaimana program kita ni di bawah Surah Sunnah channel dengan kita kata tajaan program ni oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dengan sokongan kuat daripada MAIPS. Alhamdulillah, berjaya kita laksanakan hampir 2 bulan. Dan inilah sebagai wadah untuk tuan-tuan sekalian, isi masa lapang kita dengan perkara bermanfaat. Nak kurang ke tidak? Ni setengah orang bila lepas sembahyang subuh tu pakat menguap belaka lah nu. Kan? Bila menguap tu dan dia mula tidak pula baru makan sok tak Zat. Nu sedap Zuhur. Kan sedap Zuhur. Punya dahsyat. Sekurang-kurangnya kan beberapa aktiviti yang kita buat, kuliah subuh pukul 7, pukul 8 satgi tadarus. Hari ni kita masuk juzuk 9. Kan? Lepas tu pukul 9 pagi tuition online. 4 slot untuk yang budak UPSA, budak SPM, budak STP. Kan? Tetapi kadang malangnya waktu tu anak kita duduk tidur lagi. Tak habis tidur tuan-tuan sekalian. 2 bulan dah pakat duduk tidur kat rumah. Kejutlah anak-anak, suruh belajar melalui Facebook ni, mudah-mudahan manfaat. Kan? Lepas tu satgi pukul 2 kita ada interaksi Al-Quran pula. Kan? Maksudnya ada nombor telefon, jadi tuan-tuan boleh telefon. Telefon hari ni Ustaz Ku Abdullah, matan qari kita, pakar Al-Quran
dalam perlis ni, boleh telefon nak cakap, Ustaz Lah ni saya boleh dengar saya baca ni. Kan biasanya Ustaz Lah kan maklumlah surah mana yang nak kena baca tu. So dia dengar balik bacaan kita macam mana, makhraj kita macam mana, tajuk kita macam mana. Kan pukul 3 ada pula tadarus Al-Quran. Hari ni juzuk 10. Kena jadual saya hari ni baca juzuk 10 hari ni. Kan. Lepas tu pukul 4 ada pula ngaji kafah. Hak yang kelas SAPPS, Sekolah Agama Petang Perlis. Kan pukul 5 ada pula daurah tafsir. Lepas tu malam pula pukul 9, pukul 10, pukul 11 ada pula yang rakaman tarawih. Kan Allahu Akbar. Kita boleh isi masa kita tuan-tuan sekalian. Kan? Dan semua pengisian kita, pengisian bermanfaat akan dinilai pahala, akan dinilai sebagai amalan soleh untuk kita. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, seterusnya saya sambung lagi. Mungkin kita tutup tajuk kita pada pagi ini dengan surah Al-Insyiqaq ayat 6 hingga ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, wahai insan. Nama insan ni dipetik perkataan nasiya. Kan orang Arab sebut apa? Wa ma summiyal insanu illa linasih. Dan tidaklah seseorang itu dinamakan sebagai insan melainkan dengan sifat keterlupaan dia, sifat lalai dia. Perkataan kita tu sendiri pun dah lalai dah, lupa. Itu tabiat manusia. Sebab itu nama insan. Jadi Allah sebut, wahai sekalian manusia, wahai sekalian insan, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu ni telah bekerja, buat kerja betul-betul dah ni. Semasa di dunia ni, semua akan menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqih, pasti kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni nak menyatakan semua daripada kita ni duk buat kerja dekat dunia ni, sama ada kerja dunia kita habis kat dunia saja ataupun kerja dunia kita untuk akhirat kita, kita sendiri yang menilai. Kita sendiri yang muhasabah. Jadi Tuhan kata semua akan famulaqih, semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini bagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Ini bagaimana bertemu dengan Allah semasa hari, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh amalan kita dihisab pada ketika tu, kita yang Tuhan suruh kita baca buku catatan amalan kita. Kemudian Allah sebut ada dua golongan hak bertemu dengan Allah ni. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberi buku catatan sebelah tangan kanan dia, sebelah kanan. Maksudnya Tuhan bagi sebelah kanan. Ambil sebelah kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dan dia akan dihisab dan dia dinilai dalam buku catatan amalan dia hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang diberi kitab buku catatan amalan sebelah kanan. Ni semua kena doa. Doa berserta dengan usaha kita, tuan-tuan sekalian. Orang yang dapat buku catatan sebelah kanan dihisab dengan mudah, Tuhan kata apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura,
dia akan kembali kepada ahli keluarga dia dalam keadaan masrur, seronok, gembira, syok. Kan? Nak cerita bagaimana kehidupan akhirat secara berkeluarga. Sebab tu jangan duk bergaduh adik-beradik ni. Kan? Jangan bergaduh adik-beradik. Ni kadang kak long bergaduh dengan adik ngah, adik lang, adik subah semua ni. Kan? Bergaduh dengan pak menakan, bergaduh dengan sepupu. Pi akhirat nanti semua ahli keluarga. Sebab tu Tuhan nak menyatakan di sini, bagaimana kita nak gambarkan keseronokan kita dapat buku catatan sebelah kanan, dihisap dengan mudah. Pi ke ahli keluarga, masrur, seronok, seolah baknina. Ayuh, mak, cik dapat buku catatan belah kanan. Allahu Akbar, kita nak laungkan macam mana berarti ke tu. Kan? Isteri kita, anak kita, Allahu Akbar, tumpang seronok. Sebab apa? Bila ada seorang macam tu, sekurang-kurangnya dia boleh dah syafaat untuk orang lain tu. Allahu Akbar. Kan? Sebab tu kadang kita ni mungkin kadang kita tak setara mana kita ni. Tapi kita nak didik anak-anak kita ni lebih pada kita. Kan? Sebab anak soleh inilah yang mendoakan kita bila kita duduk alam barzakh nanti. Sebagaimana kita mendoakan untuk ayah kita, untuk mak kita, untuk tok wan kita, untuk tok ayah kita. Kan? Untuk tok-tok kita. Allahu Akbar. Macam itulah. Kita nak anak yang kita keluarkan berkualiti, bermanfaat untuk masyarakat, manfaat untuk kita sebagai anak yang saleh dan salihah. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Kemudian Tuhan berfirman lagi, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun golongan yang kedua Tuhan kata, yang diberi kitab dia wara'a zahri, melalui belakang. Kan? Ada ayat disebut bishimali, sebelah kiri. Rupanya kiri ni melalui belakang. Maksudnya kiri keadaan macam mana wallahu alam. Cuma kita boleh gambarkan zahir macam tu dah. Kiri sebelah belakang. Kan? Jadi dalam ayat ni wara az-zahri, orang yang grup yang kedua ni, kumpulan yang kedua, Tuhan bagi kitab atau buku catatan amalan dia sebelah belakang, iaitu sebelah kiri tetapi bahagian belakang. Fasawfa yad'u subura. Belum hisap lagi ni. Dapat sebelah kiri melalui belakang. Fasawfa yad'u. Tuhan kata dia akan berteriak. Dia akan meraung. Subura. Celaka aku. Celaka aku. Subura maksud celaka aku. Sebab dia tahu dah. Dapat buku catatan sebelah kiri melalui belakang. Memang mananya. Kan? Subura. Tuhan kata dia akan sebut subura. Subura. Celaka aku. Celaka aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan dibakar dan dia akan dimasuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allahu Akbar. Ni orang yang dapat buku catatan amalan sebelah kiri melalui belakang. Wal'iyazubillah. Kan? Kemudian Tuhan kata apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Tuhan kata, dia ni dulu, masa dunia dulu, pi mana balik rumah, jumpa ahli keluarga, masrura, seronok sangat. Kan? Tengok dua keadaan berbeza. Kumpulan yang dapat buku catatan amalan sebelah kanan, dapat tu, hisap dengan mudah, jumpa ahli keluarga. Jumpa ni masa mana? Jumpa kat akhirat. Jumpa kat akhirat tu, masrura, seronok, cerita dekat mak ayah, adik-beradik semua ni, seronok. Kan? Dapat buku catatan amalan belah kanan. Lepas tu Tuhan hisap dengan mudah pula. Tanda masuk syurga lah tu. Jadi kumpulan hak dapat buku catatan amalan sebelah kiri melalui belakang ni, dalam berteriak, celaka aku, dibakar dalam neraka. Tuhan kata dia ni dekat dunia dulu seronok sangat. Allahu Akbar. Sebab itulah, sidang penonton sekalian, kadang-kadang kita hidup ni, seronok ni tabiat sebenarnya. Seronok sebenarnya. Macam kita puasa. Ni baru nak mula puasa. Kira makan sok dah zat ni, kita kata ni 7.40. Kan? Dan 2 jam yang lalu, kan, sebab kita melewatkan makan sahur, 2 jam yang lalu kita kata makan sok. Baru puasa, baru kita kata baru sat sangat lah. Baru 2 jam kita kata. Dah rasa seronok dah nak buka puasa. Seronok nak buka puasa ni. 10 hari lagi nak raya. Seronok nak raya. Itu biasa. Fitrah yang biasa.
Tetapi seronok yang dimaksudkan dalam ayat ni, bagaimana ulama tafsir memperincikan bahawasanya ni seronok yang menyebabkan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok sangat sampai tak semayang, seronok sangat sampai tak puasa, seronok sangat sampai duk tengok TV lah sepanjang PKP ni. Kan? Seolah-olah bala yang Allah turun dalam bentuk COVID-19, dia rasa biasa je. Dia rasa, alah, ini biasa je. Kita stay at home ni, kita selamat lah, kita duduk kat rumah. Kan? Dia rasa biasa. Dia tak tahu kata COVID-19 ni penyebab masjid kena tutup. Penyebab kita 2 bulan dah tak sembahyang Jumaat. Penyebab kita nak pergi tarawih pun tak boleh. Dan ini mungkin penyebab kita nak sembahyang raya pun mungkin tak boleh ni. Kan? Maksudnya setengah orang dia rasa, alah biasa Ustaz. Kan? Negara lain pun kena. Ingat, penyakit ni mai daripada siapa ni? Kan? Walaupun kita tahu mai dari Wuhan Ustaz. Mai dari Wuhan pun lama dah hak mereka duk makan pelik-pelik itu. Tetapi sebab apa masa ni baru kena? Kan? Jadi semua ni mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji kita. Tuhan nak uji kita. Siapa dalam kalangan kita yang sabar? Siapa dalam kalangan kita bila diuji, maksudnya dia akan muhasabah, dia akan ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa muhasabah. Kadang-kadang dia tengok balik, buat penilaian balik oleh keluarga dia. Dalam keadaan macam ni ujian kita, bagaimana kalau Dajjal turun pada ketika ni? Wala'iyyazubillah, adakah kita bersedia? Duk baca surah Al-Kahfi kan selama ni kalau Dajjal turun? Selama ni duk baca doa kan sebelum memberi salam? Kalau Dajjal turun pun doa itu menjadi keberkatan untuk kita. Apa persiapan kita tuan-tuan sekalian? Kan? Jadi dalam ayat ni Tuhan nak cerita hak geng-geng dapat buku catatan amalan sebelah kiri melalui belakang. Sebab dulu dekat dunia seronok sangat. Kita kat dunia lah ni. Nak seronok berpada-pada. Jangan melampau menyebabkan kita meninggalkan pengabdian kita yang sepatutnya kepada Allah. Kita mengabdikan diri kepada TV, kepada nafsu kita, kepada syahwat kita, kepada anak-anak kita, kepada harta kita. Kan? Jadi ujian kepada kita semua. Kemudian Tuhan sebut lagi, innahu zanna allay yahur. Bila dia seronok sangat masa dekat dunia dulu, dia menyangka dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhan. Orang yang seronok sangat ni, dia dah rasa, lambat lagi nak mati. Kan lambat lagi nak mati. Hak kata lambat lagi nak mati tu, seronok ni. Happy birthday to you. Seronok sambut birthday ni. Birthday yang ke berapa? 80 dah pun. Kan? 80 dah pun. 90 dah pun. Kan? Kalau kata birthday ni kita kata bukan sambutan orang Islam pun, tapi nak sambut untuk keluarga seronok-seronok tu, dia tak jadilah sampai tahap bid'ah tu jika birthday kita semayang sunat, puasa sunat, baca Quran khusus untuk birthday kita, tu jadi bid'ah. Sebab apa? Benda yang adat, benda yang muamalat biasa, kita jadikan sebagai ibadat yang mana Nabi tak pernah tunjuk. Kan? Tapi setakat nak birthday biasa-biasa ni, kan? Tuanku Raja kita pun sambut keputeraan. Cuma tahun ni kita tidak ada secara rasmi. Kan? Maksudnya setakat tu biasa. Itu adalah muamalat. Muamalat dia berbeza dengan ibadat khusus. Kan? Kadang setengah orang dia agak allergic benda tu. Kan? Sebab ni benda muamalat. Bukan benda yang kita kata, macam contoh hari ibu 3 hari lepas kita kata. Setakat nak ucap Happy Mother's Day kita kata kan. Allah, apa salahnya? Cuma hak asal cerita tu kita tak nafikanlah cerita Kristian. Ibu tu Ibu Maryam kita kata, yang mereka anggap sebagai Tuhan mak apa semua tu. Itu cerita asal. Tetapi untuk sekarang ni tak ada pun orang Melayu kita, orang Islam kita sambut macam tu. Kan setakat nak ucap atas kita kata, bukan kita anggap ibadat khusus apa. Ini muamalat biasa saja je selama ni duk balik kampung bawa cucuk kat mak, bawa nasi Arab kat mak. Hak ni nak oleh kek kat mak saja-saja. Allah, ini muamalat. Sebab itulah dalam bab allergic ni kita tak allergic sangatlah bab muamalat ni. Berbeza dengan bab ibadat khusus. Jadi dalam ayat ni, orang yang seronok sangat masa hidup dekat dunia, Tuhan kata apa? Dia duk sangka dia tak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Yang sebenarnya Tuhan kata apa? Masa dekat dunia pun Tuhan selalu duk tengok dia. Hak dia duk seronok sangat, hak dia duk sangka kata dia tak akan kembali kepada Tuhan. Tuhan duk tengok dia. Kan? Jadi, mudah-mudahan ayat yang kita baca pada pagi ini, hadis yang kita baca pada pagi ini, dan termasuk dah
apa yang Ustaz baca tadi tentang kita berada pada 10 akhir Ramadan, sama-samalah kita muhasabah. Mudah-mudahan 10 akhir Ramadan kita isi dengan sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berkualiti berbanding 19 hari yang kita tinggalkan sebelum ni. Dan mudah-mudahan kita tahun ini Tuhan jadikan kita salah seorang daripada yang mendapat kelebihan beribadat pada malam Lailatul Qadar, yang mana pahalanya lebih berganda daripada 1000 bulan yang lain. Mudah-mudahan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berilah bantuan, berilah pertolongan kepada kami untuk kami ingat kepadamu ya Allah, untuk kami bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk kami melakukan ibadat dengan berkualiti ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.